Untuk ketahui lebih lanjut tentang katarak, dari tahap pemeriksaan, pembedahan dan rawatan selepas pembedahan, saya telah membuat temu janji dengan seorang pakar bedah mata, Dr. Rosman. Katarak adalah masalah penglihatan yang berlaku bila lensa mata mulai berkabus. Katarak biasanya terjadi secara bertahap-tahap. Jika tidak dirawati segera, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang daya penglihatan. Kebanyakan orang yang ada masalah katarak ialah kerana usia. 95 atau 96% pesakit katarak ialah kerana katarak usia. Yang ada golongan pesakit yang mungkin ada katarak, kita akan namakan secondary katarak, ialah katarak oleh kerana disebabkan masalah lain seperti kecederaan di mata, inflamasi di mata, atau mungkin dari lahir mereka ada katarak. Masalah katarak ni kerana boleh menjejas mata, nasihat saya ialah mereka perlu menjalani pembedahan bila penglihatan mereka menjejas kerja-kerja seharian mereka. Tapi saya rasa yang ada takut kan untuk datang tengok doktor, yang ada takut kerana pembedahan mungkin mereka rasa akan sakit. Jangan tunggu sampai katarak terlalu tebal atau terlalu matang. Masa tu kalau kita jalankan pembedahan, risikonya lebih tinggi dan memakan masa lebih lama sikit. Yang ada pada mulanya mungkin penglihatan mereka merosot bila cahaya mata terlalu terang. Yang ada mungkin pada masa malam bila gelap penglihatan mereka lebih merosot, itu pada mulanya. Yang ada pula mendapati yang degree rabun jauh mereka bertambah tinggi tiba-tiba sekali. Dan bila katarak terus tebal dan matang, penglihatan terus akan merosot dan mereka tidak boleh melihat langsung. Itu pada maknanya boleh katakan mereka sudah buta oleh kerana cataracts. Masalah penglihatan Cik Sulman telah menjejas kerja harian sebagai seorang pemateri. Dari itu, dia telah mengambil langkah untuk memperbaiki penglihatannya dengan melakukan pembedahan katarak. Bila saya tengok pada lampu ataupun matahari, saya rasa silau. Jadi menjejas perjalanan saya dan pekerjaan saya. Pasal saya kerja sebagai pemateri, jadi saya perlukan mata saya untuk konsentrate apa yang saya buat. Semasa saya bekerja, saya rasa tidak selesa kerana pandangan saya kabur. Jadi rasa kurang selesa dan menjejas mutu pekerjaan saya. Saya tak tahulah katarak ni sama ada baru ataupun matang kerana doktor memberitahu saya yang mata saya perlu dibedah. Pasal dulu arwah nenek saya pernah mengalami katarak. Pembedahannya menggunakan pisau, jadi bengkak sampai 2 minggu. Jadi saya rasa bimbang jugalah. Tapi pasal keadaan sekarang saya dengar teknologi baru jadi bagai laser. Jadi kurang sikitlah ketakutan saya. Tentang perbedaan ini, perbelanjaannya sekitar 2,008 hingga 3,000 menggunakan wang Medisave saya. Kata doktor lepas operation, dia kasih saya sekitar 3 minggu MC. Jadi dalam masa itu mungkin boleh sembuhlah. Tahukah anda, pembedahan katarak hanya mengambil masa 15 minit saja. Dan selepas itu, mereka boleh berehat di day ward selama setengah jam atau 1 jam. Lepas tu, mereka boleh pulang. Namun, masih ramai yang gerun apabila dinasihatkan untuk lakukan pembedahan katarak. Pembedahan tu pembedahan siang, day surgery. Para pesakit tak perlu tinggal di hospital. Kalau dijalankan oleh pembedah yang experience, selalunya memakan masa 15 minit atau paling lama mungkin 20 minit sahaja. Yang paling pertama, kita mesti menentukan yang penglihatan mereka betul-betul terjejas oleh katarak dan mereka perlu menjalani
tes penglihatan mata untuk menentukan penglihatan mereka, dan saya pun akan melihat seluruh bubul mata termasuk retina, urat saraf, saluran darah untuk menentukan yang para pesakit tidak ada penyakit yang lain. Selepas saya dah menentukan yang memang benar seseorang tu ada masalah katarak, lalu saya akan bincang dengan para pesakit tentang rawatannya. Rawatannya memanglah pembedahan katarak, dan saya akan berbincang tentang prosedur pembedahan, risiko, dan lepas tu kita akan menjadualkan pembedahan katarak itu. Tentang pembedahan katarak itu, selepas saya sudah letak titisan mata supaya membiuskan mata, saya bermula dengan menggunakan pisau yang kecil, agak 2 mm gitu, untuk buat insisi yang sangat kecil di kornea. Selepas tu saya akan menginjek satu macam gel untuk menjadikan bobolan mata tu agak tegang sikit, dan selepas tu saya akan menggunakan satu alat untuk membuat satu opening di dalam lensa mata, dan selepas itu saya akan menggunakan alat khusus, alat ultrasound khusus untuk mempecahkan katarak itu, dan lalu sama sekali sedut dengan sisa-sisa katarak itu keluar. Saya akan menggunakan satu alat untuk menginjek lensa palsu di dalam mata. Ini lensa palsu ni supaya seseorang tu boleh nampak. Kerana kalau tidak ada lens tu, seseorang tu tidak boleh melihat. Lepas tu saya akan memastikan yang insisi tu sudah watertight, waterproof atau watertight, dan kita tidak perlu menggunakan jahitan langsung. Artinya insisi cuma 2.5 mm saja. Selepas pembedahan, para pesakit mesti ke ward recovery untuk tunggu untuk mungkin 1 atau 2 jam sebelum mereka boleh pulang. Tapi saya selalu nasihatkan para pesakit supaya pulang, rehat. Mereka boleh menonton televisyen atau baca surat khabar, dan penglihatan mereka selalunya lebih cerah daripada sebelum pembedahan. Tapi pada hari pertama mungkin tak begitu, recovery belum 100%. Hari kedua atau hari ketiga baru dengan penglihatan 100%. Pembedahan katarak yang dijalankan ke atas Encik Sulman berakhir dalam masa beberapa minit sahaja. Dia kemudian dinasihatkan untuk berehat seketika sebelum dibenarkan pulang. Masa pembedahan tu saya rasa macam tenang, sejuk, pasal mata saya tu macam dicurah air. Rasa sejuk sangat, tapi tak rasa sakit langsung. Sekarang pun masih tak ada rasa sakit lah. Doktor menasihatkan saya suruh saya banyak berehat aja lah. Sama dia akan kasih saya ubat mata untuk dipakai lah. Dia kata tidak ada apa pantang larang. Saya boleh buat macam kehidupan saya seperti biasa. Saya boleh menonton TV, saya boleh membaca. Operation memang tak nampak terus. Selepas pembedahan terang sekali lah. Yang sebelah kanan ni tunggu dalam 1 bulan lebih lagi lah. Baru buat pembedahan lah. Dulu makcik memang takut. Doktor kasih nasihat kan. Doktor kata dia buat yang terbaik lah. Setiap rawatan, tradisional ataupun yang moden, pasti ada kesannya. Seperti Encik Sulman Suri yang telah menjalani pembedahan katarak, kita akan bertemu dengannya kembali selepas sebulan menjalani pembedahan katarak. Bagaimana keadaan Encik Sulman sekarang? Alhamdulillah, saya rasa lebih yakin dan saya selepas pembedahan penglihatan saya lebih jelas. Sakit tak? Tidak rasa apa-apa lah. Keadaan saya baik, tapi bila saya menonton TV pada minggu yang pertama tu,
mata saya ada sikit sakit lah, dan ataupun kadang-kadang kalau isteri saya memasak menggoreng, jadi mata saya terasa pedih. Dan saya rasa saya ingin operate mata saya yang sebelah lagi. Adakah Encik Soman galakkan pada mereka di luar sana yang ada katarak untuk menjalani pembedahan? Ya, saya menggalakkan pada siapa yang ada katarak macam saya menjalani pembedahan kerana ia memakan masa yang singkat dan tidak menyakitkan.